Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke semua? Waalaikumsalam, sihat je. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat je. Alhamdulillah, Aiman sihat je. Okey, tujuan saya call kawan-kawan semua ni sebab nak ajak kita discuss satu topik ni tau. Topiknya adalah berkenaan dengan alkohol. Uish, best tajuk ni. Aiman, tajuk ni sangat menarik. Lagipun sekarang ni ramai keliru tentang apa itu alkohol dan apakah efek ataupun bahayanya alkohol ni terhadap badan jika digunakan sehari-hari. Dan juga ada yang keliru tentang adakah alkohol ni sama seperti arak. So boleh Aiman jelaskan? Ya, okey macam ni. Sekarang ni kan masyarakat kita ni sebenarnya diorang baru sedar dan sensitif tau dengan isu berkaitan dengan industri makanan yang menggunakan produk alkohol. Ya betul, produk alkohol. Okey, dalam kes ni dia menjadikan persoalan sama ada halal ataupun tidak bila dah gunakan alkohol tu, betul tak? Sebab dia akan, alkohol ni dia menyumbang kepada pertumbuhan fizikal. Lepas tu dia juga mengawal emosi manusia, khususnya kan kepada pengguna Muslim. Kita tak boleh sembarang sewena-wena menggunakan alkohol ni, bahaya. So isu yang berkaitan ni dia dah jelas tau. Dia dah jelas alkohol ni dah banyak dah isu-isu yang berkait dengan Islam ni. Sebab salah satu yang terjadi topik polemik. Polemik dia penggunaan alkohol atau arak dalam barang gunaan. So penggunaan ni tak menentu sebenarnya. Sebab ada yang boleh diguna, ada yang tak boleh diguna. Sebab dia ada yang memberi kesan yang baik dan juga memberi kesan yang negatif. So yang negatif tu lah tak boleh. So saya nak tanya antara korang ni, siapa yang tahu isu yang berkaitan dengan topik ni, topik alkohol ni? Lagi-lagi dalam industri makanan, siapa yang tahu? Saya tahu antara isu yang terhangat dalam penggunaan alkohol adalah isu yang pertama, soalan berkenaan dengan etanol kan. Sekiranya etanol ni dihasilkan menggunakan proses yang sama dengan minuman beralkohol yang memabukkan, iaitu penapaian, adakah ia menjadikannya tidak halal? Ya ke macam tu? Ni jawapannya. Fermentasi ni adalah proses pengawitan yang biasa digunakan oleh tepung gandum untuk adunan masam, ikan bilis untuk budu, durian untuk tempoyak, udang biasanya untuk belacan dan cencaluk, ataupun kacang kedelai untuk buat kicap. Yang kedua adalah proses penapaian. Proses penapaian ni dia tidak semestinya menghasilkan sesuatu ataupun produk yang memabukkan. Kebenaran ini dibenarkan dari sudut agama kerana ia bergantung pada niat kita untuk menghasilkan sesuatu produk yang memabukkan ataupun sebaliknya. Jika niat kita adalah baik, maka dibolehkan. Oh, kalau macam tu, kes-kes yang kena tahan dengan polis yang macam buat air ketum tu kira salah lah je. Dia sama macam alkohol yang memabukkan ke macam mana? Ya, betul. Kalau niat kita nak buat air ketum tu yang boleh memabukkan, ia adalah salah dan boleh jatuh haram hukumnya. Kemal, ada nak tambah apa-apa ke pasal isu kita bincang ni? Macam ada je. Saya adalah sikit nak tambah sikit je. Okay, saya ada baca tau dekat dalam laman seseorang internet pasal isu penggunaan alkohol dekat dalam ubat. Dalam perubatan lah senang cakap. Ini sangat diperkatakan dan ada yang assume kalau pakai ni jatuh haram. Ada yang kata boleh kan. Ada yang kata memudarat. Kalau mudarat pakai baru boleh. Betul tak? Kan? So kita pun jadi macam tak tahu boleh ke tak sebenarnya ni, boleh ke tak kan. Dia tak tahu.
Jadi adalah saya terbaca kan yang bahawasanya fatwa telah memutuskan yang ubat-ubat ni yang ada alkohol, ubat-ubat yang ada alkohol sebagai bahan pelarut dekat dalam ubat tu adalah bukan najis. Macam yang kita faham arak ataupun semua arak adalah alkohol, dan alkohol bukannya arak. Bukan semua arak. And alkohol dekat dalam ubat tu bukannya najis. Okay? So, dia diharuskan sekiranya alkohol tersebut bukan diambil melalui proses pembuatan arak. Nampak tak? So, maksud dekat sini, kalau kita tengok tujuan penggunaan tu, kalau kita nak makan ubat tu untuk memabukkan, tak boleh. Tidak. Alright? So, kalau kita nak guna ubat tu untuk kebaikan kita, ya, itu bolehlah dibolehkan. Maknanya Mal, dalam ubat-ubatan yang kita makan tu memang ada alkohol lah. Semua ubat kan macam tu? Betul. Tapi tak semua. Ada sesetengah yang ada alkohol dan ada yang tak ada alkohol. Bergantung kepada penggunaannya lah. Okay? Saya ada tertanya something yang saya terfikir-fikir daripada tadi. Siapa yang sebenarnya make sure ubat-ubat ni, penggunaan alkohol dekat dalam ubat ni, level dia sukatan dia siapa sebenarnya, untuk memastikan yang ubat ni selamat? Saya tak Akmal. Okey, macam ni. Memang betul penggunaan alkohol ada setengahnya dibolehkan dalam contoh makanan, perubatan dan sebagainya. Namun penggunaan alkohol ni perlu dipantau oleh pihak yang berwajib bagi memastikan penggunaannya dikawal dan dalam paras dan selamat untuk digunakan oleh pelbagai pihak, dan serta tidak dimanipulasi oleh tidak bertanggungjawab, serta penggunaan alkohol ni perlu mendapatkan kelulusan. Okey, sekarang seperti contoh fokuskan kepada perubatan. Ubat-ubatan ni perlu didapat kelulusan daripada pihak KKM supaya selamat digunakan oleh pelbagai pihak. KKM ialah Kementerian Kesihatan Malaysia, dan jika lepas ni kawan-kawan jumpa produk yang tidak menggunakan atau tidak dapat kelulusan daripada KKM ni, perlu dielakkan atau buat aduan kepada pihak yang berwajib. Faham. Macam tu. Baguslah kalau kita semua ni, kita berempat ni ada perkongsian isu-isu yang menarik macam ni. Sangat memberi manfaat tau. Bagus. Mantap. Alhamdulillah, banyak perkongsian kita dapat hari ni kan? Betul tak? Okeylah. Akmal, Fatimah, Sarah, saya rasa mungkin sampai di sini saja perbincangan atau discussion kita pada hari ni. Saya sangat-sangat berterima kasih kat semua sebab dapat share dan juga kongsi ilmu pada saya dan juga yang lain. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih kepada semua, Fatimah, Sarah Syafiqah, Aiman. Kita jumpa lagi lah. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih.